Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel Zahir Asna. Kepada mereka yang baru pertama kali sampai ke YouTube channel Zahir Asna. Dalam video saya pada hari ini, saya ingin membincangkan tentang satu watak menarik dalam animasi Bobo Boy. Yang mana watak ini telah pun kita lihat siapakah sebenarnya watak ini secara totalnya dalam Bobo Boy komik isu ke-10 Bobo Boy Galaxy musim kedua. Yang mana watak tersebut tak lain tak bukan merupakan watak yang baru saja hadir dalam isu yang ke-10 baru-baru ini, iaitu watak Kuputri. So watak Kuputri ni sebenarnya pertama kali hadir dalam cerita Bobo Boy ni bukannya dalam isu yang ke-10 ataupun dalam Bobo Boy Galaxy musim kedua. Tapi sebenarnya kemunculan Kuputri ni buat pertama kalinya adalah dalam Bobo Boy movie kedua. Yang mana kemunculan Kuputri ini masa tu kita pun tak nampak lah dia punya muka ke ataupun macam mana dia punya bentuk yang betul-betul jelas. Sebab masa tu pun kita hanya nampak siluet dia sahaja ataupun dia punya pakaian dia punya bentuk pakai dia macam mana masa dia telah pun dikalahkan oleh Retaka. Yang mana Kuputri ni sebenarnya adalah merupakan seorang puteri daripada sebuah planet yang merupakan pemilik asal kepada kuasa elemental beliung, iaitu kuasa elemental angin tahap ketiga yang telah pun dimiliki oleh Bobo Boy. So Kuputri ni pada 100 tahun yang lalu dia telah pun berjaya ditewaskan oleh Retaka dan menyebabkan akhirnya kuasa elemental beliungnya telah pun dirampas oleh Retaka. Dan macam mana yang kita tahu dalam Bobo Boy movie kedua juga, seluruh kuasa elemental Retaka telah pun berjaya dimasukkan ke dalam Ochobot oleh Tok Kasa ataupun Hang Kasa pada 100 tahun yang lalu setelah Retaka sendiri ditewaskan oleh Hang Kasa. Watak Kuputri ni juga sebenarnya merupakan satu watak yang baik lah. Dia ni bukannya watak jahat. Dan pada baru-baru ni dalam isu ke-10 komik Bobo Boy Galaxy musim kedua, watak Kuputri telah pun hadir ke bumi bersama dengan seorang pembantunya yang bernama Maripos. Dan watak Kuputri ni telah pun datang ke bumi untuk melihat dan menguji macam mana Bobo Boy menggunakan kuasa beliung tersebut. Pada mula-mula kemunculan dia hanya menghantarkan dia punya pembantulah Maripos tu saja untuk menguji Bobo Boy. Dan setelah Maripos dengan Bobo Boy bergaduh dengan sangat besar, akhirnya Tok Kasa dan juga Kuputri telah pun meleraikan pergaduhan tersebut. Mula-mula tengok Kuputri ni, of course lah Bobo Boy pun tak kenal dia siapa. Tapi setelah memperkenalkan diri dia dan Tok Kasa pun menjelaskan apa yang telah berlaku kepada Bobo Boy, akhirnya Bobo Boy tahulah bahawa sebenarnya dialah Kuputri yang merupakan pemilik asal kepada kuasa elemental beliung. Dan yang paling orang kata mengejutkan lah, kemunculan Kuputri ni ataupun Tuanku Kuputri yang dipanggil oleh Hang Kasa ni ke bumi adalah untuk meminta semula kuasa elemental beliung miliknya daripada Bobo Boy. Kuputri ni telah pun meminta semula kuasa dia dengan mengatakan bahawa dia perlu menggunakan kuasa tersebut pada masa sekarang lah kan. Dan kemudiannya isu ke-10 ni pun bersambung. So kita pun tak tahu lagi setakat ni adakah Bobo Boy akan memberikan kuasa tersebut kepada Kuputri semula ataupun tidak. Kalau nak tahu nanti kita kena sama-sama tunggu dan beli isu ke-11 bagi komik Bobo Boy Galaxy musim kedua. Tapi bagi saya sendiri, saya rasa Bobo Boy tak akan bagi kot kuasa elemental beliung dia ni dekat Kuputri balik. Walaupun Kuputri adalah pemilik asal kuasa tu. Tapi bagi saya boleh dikatakan Kuputri ni macam apa yang dia buat ni macam pengecut lah. Yelah, tak kisahlah walaupun Kuputri sendiri ke ataupun mana-mana pemilik kuasa elemental yang asal, sebelum kuasa tersebut menjadi milik Bobo Boy, saya rasa diorang semua ni tak layak lah untuk minta balik kuasa tu dengan Bobo Boy. Sebabnya mereka sendiri telah pun dikalahkan oleh Retaka dan kuasa mereka tu dirampas oleh Retaka. Dan nasib baik Bobo Boy yang mendapatkan kuasa tu selepas daripada tu dan tidak menggunakan kuasa tu ke arah yang salah.
So, saya rasa dari situ kita boleh tengok bahawa mereka ni sememangnya tak layak untuk mengendalikan kuasa-kuasa elemental tersebut. Sedangkan Bobo Boy sendiri berjaya untuk mengalahkan Retaka dengan menggunakan kesemua kuasa-kuasa elemental tersebut. So, untuk setakat ni saya rasa kuasa elemental tu semua sememangnya layak digunakan oleh Bobo Boy semata-mata. Dan saya memang agak tak bersetuju kan kalau Bobo Boy serahkan balik kuasa tu dekat Ku Puteri ni. Tapi kita pun tak tahulah macam mana. Mungkin ada sebab-sebab yang sangat-sangat penting ke, ataupun ada benda yang menyebabkan kemungkinan Bobo Boy akan serahkan. Tapi kemungkinan besarnya mungkin Ku Puteri sendiri akan membenarkan Bobo Boy menggunakan kuasa tersebut, seperti mana Kapten Kaizo dan Hangkasa membenarkan Bobo Boy menggunakan seluruh kuasa-kuasa elemental setelah Bobo Boy membuktikan kemampuan dan kebolehan Bobo Boy untuk mengendalikan kuasa-kuasa tersebut. Sehinggalah daripada tahap pertama dan tahap kedua dan tahap yang ketiga. So, terima kasih pada semua yang sudi menonton. So, itulah sedikit cerita tentang perkongsian Ku Puteri ataupun Tuanku Ku Puteri yang dipanggil oleh Hangkasa, yang telah pun keluar ataupun muncul dalam isu ke-10 dalam Bobo Boy Galaxy musim kedua punya komik yang lepas. Terima kasih kepada semua yang menonton saya ucapkan. Dan kalau korang berminat dengan konten-konten tentang Bobo Boy lagi, kalau korang nak saya review lagi, korang boleh drop je komen di bawah. Dan sekiranya ada sebarang kekurangan, saya minta maaf. Dan kalau korang ada info-info yang lebih menarik, boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. Terima kasih. InsyaAllah berjumpa dalam video yang akan datang.